manusia, haiwan, dan juga tumbuh-tumbuhan merupakan antara contoh organisme hidup. Organisme hidup akan bergerak balas terhadap rangsangan. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan merujuk kepada sebarang perubahan dalam persekitaran yang boleh dikesan dan menyebabkan suatu organisme bertindak balas seperti berikut. Oh crap, this is hard, dude. Perubahan yang berlaku di dalam badan dikenali sebagai rangsangan dalam. Contoh rangsangan dalam adalah aras gula dalam darah, suhu tubuh badan, dan tekanan osmosis darah. Manakala perubahan persekitaran yang berlaku di luar badan dikenali sebagai rangsangan luar. Contoh bagi rangsangan luar adalah suhu, cahaya, dan bunyi. Bagi tumbuhan pula, terdapat 3 jenis gerak balas. Gerak balas yang pertama, gerak balas tropism. Gerak balas tropism ialah pergerakan pertumbuhan pada hujung pucuk dan hujung akar sebagai gerak balas terhadap rangsangan. Gerak balas kedua ialah gerak balas nasti, iaitu pergerakan bahagian tumbuhan terhadap rangsangan luar. Dan gerak balas yang ketiga, gerak balas taksis. Gerak balas taksis ialah gerak balas keseluruhan organisme terhadap rangsangan luar. Keperluan bagi manusia dan haiwan bergerak balas terhadap rangsangan yang pertama adalah untuk beradaptasi dengan perubahan persekitaran. Yang kedua, untuk melindungi organisme daripada bahaya. Yang ketiga, untuk memastikan kemandirian organisme tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengawal atur persekitaran dalaman melalui homeostasis. Keperluan bagi tumbuhan untuk bergerak balas terhadap rangsangan. Yang pertama, supaya tumbuhan menerima lebih banyak cahaya matahari untuk kegunaan fotosintesis. Yang kedua, supaya tumbuhan memperoleh sokongan yang lebih baik. Dan yang ketiga, supaya tumbuhan memperoleh air yang secukupnya. Sekian daripada saya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah Husna binti Muhammad Rizwan dari kelas 5 Sen 2 akan menerangkan tentang koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi bermaksud proses yang melibatkan pengesanan rangsangan oleh reseptor dan penghasilan gerak balas oleh efektor terhadap rangsangan tersebut. Dalam erti kata mudah, rangsangan akan dikesan oleh reseptor, kemudiannya menyebabkan efektor akan bertindak. Hal ini akan menyebabkan gerak balas berlaku.
Reseptor merupakan struktur yang mengesan perubahan faktor kimia dan faktor fizikal di persekitaran dalam dan pelbagai rangsangan luar. Reseptor dera yang terdapat pada hujung gentian saraf mengesan maklumat di dalam dan di sekeliling badan. Reseptor dera yang mengesan perubahan persekitaran luar dijumpai dalam organ dera khas seperti mata, hidung, lidah dan kulit. Manakala reseptor dera yang mengesan perubahan persekitaran dalam terdapat dalam organ dalaman yang spesifik. Contohnya, sel pankreas. Dalam kehidupan seharian kita, terdapat banyak contoh koordinasi. Antaranya, bunyi deringan telefon. Bunyi tersebut merupakan rangsangan. Rangsangan dikesan oleh reseptor oleh dera dalam organ dera, seperti dera telinga dan ditukar kepada impas saraf. Impas saraf kemudian dihantar ke sistem saraf pusat iaitu otak melalui neuron eferen. Di sistem saraf pusat, maklumat yang dibawa akan dianalisis, diintegrasi dan diinterpretasi. Maklumat tersebut kemudiannya dihantar ke efektor melalui neuron eferen. Efektor yang menerima isyarat dari sistem saraf pusat akan melakukan tindakan yang sewajarnya. Gerak balas berlaku. Oleh itu, kita akan segera mengangkat telefon tersebut. Contoh lain ialah suhu badan meningkat. Suhu badan meningkat merupakan rangsangan. Rangsangan tersebut dikesan oleh reseptor pada kulit. Rangsangan tersebut ditukar kepada impas saraf dan dihantar ke sistem saraf pusat iaitu otak melalui neuron eferen. Di sistem saraf pusat, maklumat yang dibawa akan dianalisis, diintegrasi dan diinterpretasi. Maklumat tersebut akan dibawa melalui neuron eferen ke efektor. Efektor yang menerima isyarat dari sistem saraf pusat akan melakukan tindakan yang sewajarnya. Gerak balas akan berlaku. Oleh itu, kehilangan haba di permukaan badan menyebabkan suhu badan kita menurun. Suhu badan kita akan kembali normal. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang laluan penghantaran impas dari reseptor ke efektor. Okay, seperti yang kita sedia maklum, terdapat dua laluan iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Okay, sekarang saya akan menerangkan tentang rangsangan luar. Sebagai contoh, kita berada di jalan raya dan kita terdengar bunyi hon kenderaan. Bunyi hon kenderaan ini akan dikesan oleh reseptor kita iaitu telinga. Telinga akan menghantar isyarat ke pusat integrasi iaitu otak kita melalui laluan eferen, LA. Pusat integrasi otak kita akan memproses maklumat dan menghantar maklumat tersebut kepada efektor melalui laluan eferen, LE. Efektor kita di sini ialah kaki. Jadi kaki kita akan menghasilkan gerak balas iaitu kita akan bergerak menjauhi kenderaan itu. Seterusnya, rangsangan dalam. Rangsangan dalam ialah sesuatu perkara yang berlaku di dalam tubuh badan kita. Okey, misalnya rangsangan dalam di sini diambil iaitu jika kita bersenam. Apabila kita bersenam, suhu badan kita akan dikesan oleh reseptor kita iaitu kulit. Kulit akan menghantar maklumat ke pusat integrasi iaitu otak kita melalui laluan eferen, LA. Otak kita akan menghantar maklumat tersebut kepada efektor kita melalui laluan eferen, LE. Efektor kita di sini adalah sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem endokrin dan sistem saraf akan menghantar maklumat akan menjalankan gerak balas iaitu melalui proses homeostasis iaitu suap balik negatif. Kiranya di sini apabila efektor kita menghasilkan gerak balas homeostasis ni, dia akan mengembalikan suhu badan kita kepada normal dan keadaan badan kita pun akan menjadi normal semula. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pengenalan sistem saraf dan organisasi bagi sistem saraf. Sistem saraf merupakan satu sistem yang akan menghantar maklumat terus ke otak dan ditafsir sebelum menjadikan tindak balas kepada suatu rangsangan. Terdapat pada rangsangan pada bau, rasa, sentuhan. Sistem saraf terdiri daripada dua komponen bahagian, iaitu central nervous system dan peripheral nervous system, di mana central nervous system terdiri pada dua komponen penting yang akan berfungsi dalam sistem tersebut, iaitu otak dan juga spinal cord. Otak akan berfungsi untuk mentafsir maklumat rangsangan yang dibawa oleh impuls saraf sebelum dihasilkan tindak balas ataupun gerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan yang diterima akan dihantar terus ke otak dan gerak balas akan dihantar secara direct terus kepada tindak balas tersebut. Sekarang kita akan pergi ke peripheral nervous system. Peripheral nervous system terdiri pada salur darah. Ke setiap salur darah tersebut akan terdapat satu sistem saraf ataupun sel saraf. Saraf juga wujud dalam setiap sel soma, di mana kita dapat lihat rangsangan akan diterima daripada bahagian luar badan seperti kulit dan akan terus hantar ke otak dan dihantar semula. Setelah ditafsir oleh otak, rangsangan tersebut akan dihantar dalam bentuk tindak balas terhadap rangsangan yang telah dihasilkan dan telah dihantar untuk ditafsir tersebut. Terdapat dua bahagian, iaitu bahagian yang menghantar ialah sensory nerves, manakala bahagian yang akan menghantar tindak balas tersebut dipanggil sebagai motor nerves. Selain itu, saraf juga mempengaruhi dua sistem, iaitu satu sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Sekarang kita akan masuk pada struktur neuron yang merupakan struktur bagi sel saraf. Baik, di sini ada satu video yang menerangkan keadaan bagi sistem tersebut. Di sini terdapat seorang budak lelaki yang sedang menyamu selera popcorn dan juga kek coklat, di mana dia memakan kek coklat tersebut ketika asyik membaca novel sambil memakan biskut. Dia tanpa sedari dia telah menyentuh popcorn tersebut dan telah menyebabkan reseptor terhasil daripada sentuhan tersebut. Reseptor akan mengesan sentuhan tersebut dan akan merangsang sel saraf. Reseptor tersebut telah memberi satu tindak balas ataupun memberi satu rangsangan pada sel saraf untuk menghantar maklumat tersebut kepada otak. Sekarang kita akan masuk kepada struktur bagi sel saraf. Sel saraf terdapat tiga komponen utama. Sel saraf mudah ditemui di sel soma di seluruh badan. Dan sekarang kita masuk pada struktur komponen pertama, iaitu dendrit. Dendrit merupakan cabang bagi mengenai 5 signal rangsangan tersebut, seterusnya nukleus dan juga akson. Akson merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menghantar impuls ke sel saraf yang lain sebelum ditafsir oleh otak. Manakala reseptor yang dihantar akan terus memasuki dendrit, maklumat tersebut akan memasuki akson dan dibawa kepada sel saraf yang berdekatan. Untuk pengetahuan, sel saraf disambung melalui satu proses yang dinama sinaps. Sinaps akan menyambung sel saraf tersebut bagi memudahkan maklumat dihantar terus kepada otak. Otak akan mentafsir maklumat tersebut atau rangsangan yang dibawa oleh sel saraf sebelum ditafsir menjadi satu maklumat kepada tindak balas. Dengan ini, budak lelaki tersebut dapat mengetahui sama ada dia sedang memakan popcorn ataupun biskut coklat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Khairul Nazifah binti Sharnizat. Hari ini saya akan membentangkan struktur otak dan fungsinya. Okey, seperti yang anda dapat lihat, bahagian ini merupakan talamus. Talamus ini merupakan talamus bertindak sebagai pusat integrasi maklumat yang utama dekat otak kat badan kita. Okey, maklumat yang diterima diproses, disusun sebelum dihantar ke bahagian korteks cerebrum untuk diproses. Okey. Talamus juga akan mengesan persepsi kesakitan dan keseronokan daripada badan serta mengawal emosi manusia. Okey, seterusnya
Ini merupakan cerebellum. Cerebellum ni dia akan terletak di bahagian bawah cerebrum, iaitu di bahagian posterior otak. Okey, tengok Okey, cerebellum ni juga berfungsi sebagai berfungsi untuk mengawal dan menyelaras pergerakan badan, iaitu mengkoordinasi pengucutan otot dan juga memelihara keseimbangan badan. Okey, sekian saja daripada saya. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang struktur saraf tunjang dan fungsi-fungsinya. Saraf tunjang adalah sebekas tisu saraf dan sel-sel sokongan yang panjang, tirus dan berbentuk tiub. Saraf tunjang ni dia bersama dengan otak untuk membentuk satu sistem saraf pusat. Saraf tunjang ni dia memanjang hingga ke ruang di antara vertebra lumbar pertama dan lumbar kedua. Seperti yang kita tahu, saraf tunjang dilindungi oleh turus vertebra. Fungsi saraf tunjang terbagi kepada dua. Yang pertama, sebagai pemancar isyarat saraf dari otak ke seluruh badan. Yang kedua, mempunyai litas saraf tersendiri yang mengawal berbilang-bilang refleks dan sebagai penjana corak pusat. Berikut adalah ciri-ciri saraf tunjang. Seterusnya adalah saraf spina. Saraf spina juga terbagi kepada dua, iaitu dorsal dan ventral. Saja video daripada saya. Terima kasih cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan mengenai perbandingan tiga jenis neuron yang merangkumi bab dikata 5, bab 3. Okey, sebelum kita mendalami perbandingan antara tiga jenis neuron ini, marilah kita mengenal pasti struktur neuron terlebih dahulu. Okey. Setiap neuron terdiri daripada satu badan sel. Ini bermakna ini badan utamanya. Yang mengandungi nukleus dan sitoplasma di dalamnya. Badan sel neutron dengan sitoplasma mengandungi dua unjuran yang dinamakan dendron dan akson. Setiap unjuran gentian ini mengandungi fungsi yang berbeza. Dendron berfungsi untuk membawa masuk impuls saraf ke dalam badan sel. Manakala akson pula sebaliknya, iaitu membawa impuls saraf keluar daripada badan sel. Okey. Dendron yang bercabang akan membentuk gentian halus yang dinamakan dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls saraf ke dalam badan sel. Okey, manakala hujung cabang akson pula membentuk terminal akson yang berakhir dalam bonggol sinaps. Bonggol sinaps ini lebih kurang macam bulatan-bulatan kecil di hujungnya. Akson dan dendron yang panjang. Akson yang dendron yang panjang diselaputi dengan membran penembat yang dinamakan salut myelin. Agak payah untuk menyebutnya. Salut myelin. Di sepanjang salut myelin ini akan terdapat satu celahan yang dinamakan nodus Ranvier. Salut myelin mengandungi celahan yang membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lain. Ini mempercepatkan kadar pengaliran impuls saraf melalui neutron. Salut myelin juga berfungsi sebagai penebat. Dengan itu penebat kepada impuls saraf melalui gentian saraf daripada kecederaan yang memboleh dan membekalkan neutron kepada neutron. Okey. Seterusnya kita pergi ke ciri-ciri perbandingan. Inilah tajuk utama kita hari ini. Okey. Berdasarkan kajian saya dapat mengenal pasti 5 ciri perbezaan antara ketiga-tiga neuron ini. Okey. Yang pertama, lokasi sambungan. Yang kedua, panjang akson. Yang ketiga, fungsi. Okey. Yang pertama,
lokasi sambungan. Yang kedua, panjang aksen. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, salur mielin. Dan yang kelima, impuls saraf. Okey. Kita mulakan dengan lokasi sambungan. Neuron aferen ataupun lebih senang dikenali sebagai neuron deria berlokasi di reseptor atau organ deria. Manakala neuron eferen atau neuron motor terletak di efektor iaitu otot atau kelenjar. Okey, manakala interneuron iaitu neuron perantaraan dalam sistem saraf pusat. Okey, perbandingan seterusnya ialah salur mielin. Dalam neuron aferen dan eferen terdapat terdapat salur mielin. Manakala interneuron tiada salur mielin. Seterusnya, perbandingan ketiga iaitu laluan impuls. Laluan impuls ni bermakna cara penghantarannya. Okey, bagi neuron aferen, laluan impulsnya adalah ke sistem impuls saraf. Bagi neuron eferen, membawa keluar impuls saraf daripada sistem saraf pusat. Manakala interneuron pula dari neuron deria iaitu neuron aferen ke neuron motor iaitu neuron eferen. Apabila terdapat tiga jenis neuron, maka fungsi-fungsinya juga berbeza. Fungsi neuron aferen ialah membawa impuls masuk ke dalam sistem saraf pusat. Manakala neuron eferen menghantar impuls dari sistem saraf keluar ke efektor. Dan yang manakala bagi interneuron menghantar impuls daripada neuron deria ke neuron motor. Okey, perbandingan terakhir iaitu panjang aksen. Panjang aksen bagi aferen, neuron aferen adalah pendek. Dan begitu juga kepada neuron perantaraan atau interneuron yang mempunyai panjang aksen yang pendek. Okey, berbeza dengan neuron eferen yang mempunyai panjang aksen yang panjang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.